Allahumma salli wa sallim ala bini'matika alayya wa abu'u bidhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin rasula wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Tunggal langgang. Alhamdulillah, tuan-tuan salli ala sayyidina Muhammad. Syukur pada Allah SWT yang limpah kurnianya, yang taufik di sisi Allah SWT, kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah untuk kita meneruskan usratuna. Salli ala sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat yang mengikuti secara langsung pada pagi ini. Dan pada pagi ini seperti biasa, Isnin hingga Khamis, kuliah usratuna kita dianjurkan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. InsyaAllah seminggu Yayasan Budi Ihsan Malaysia anjurkan 4 kuliah seminggu. Alhamdulillah. Dan insyaAllah dalam kempen Yayasan Budi Ihsan Malaysia, dan semalam dapat maklumat daripada Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang program korban pada tahun ini insya-Allah akan turut disertai oleh Pasaraya Aeon seluruh Malaysia. Alhamdulillah, saya semat bersama dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Insya-Allah, jadi kita punya 2 pilihan nanti. Semua sahabat-sahabat yang nak buat korban boleh memilih sama ada untuk membuat korbannya di
saudara Islam Muhammad luar negara di tempat-tempat fakir miskin, dan boleh juga membuat korban di Malaysia. Saudara Islam Muhammad dan fakir miskin boleh pergi ambil bahagian-bahagian korban tersebut di Pasaraya Ion. Tu. InsyaAllah. Menarik kali ini, tahun ni saudara Islam Muhammad, dan kita ucap tahniah dan syabaslah kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia, terutamanya kepada Datuk Rosli Atan yang bersungguh-sungguh Salih Alaihi Muhammad untuk melaksanakan atau membantu untuk menguruskan Allahumma salli ala Muhammad korban kita pada setiap tahun, insya-Allah. Baik tuan-tuan, salli ala Muhammad. Kita pagi ini kita akan sambung pada ayat yang ke 162. 162 dalam 3 warusulan qad qasasnahum alika, yang tu dah baca dah. 164 hari ni. 165. Oh ya. Hari ni 165 insya-Allah. 164 kita dah baca, 163, 164 dah baca semalam. Cuma ada bahagian terakhir pada 164 tu yang kita belum baca, iaitu tentang Nabi Musa AS. Nanti kita akan baca sekali. Hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-165 insya-Allah. 165 daripada surah An-Nisa. Sebelum tu seperti biasa kita akan sama-sama Allahumma salli ala Muhammad membaca surah Fatihah dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu. Banyak yang bermain di fikiran ni. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم. 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 أستغفر الله العظيم.
Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah, dan kita akan mula membaca bermula ayat 165 surah An-Nisa insyaallah. Dan pada pagi ini bacaan kita akan dipimpin oleh Allahumma salli ala Muhammad, salli ala Muhammad, apa? Lupa pula dah. Ammar Zulkifli insya-Allah. Pagi ni dia blank sikit sebab tengah ada buat assignment. Bangun pagi-pagi, awal pagi ada buat assignment, nak siapkan, nak kena hantar. Sudut blur insya-Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bacakan pada surah An-Nisa pada ayat 165 sampai 169. Yang mana buka Quran, yang buka surat 104. InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Lakinnallahu yashhadu bima anzala ilaik anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Innal ladzina kafaru wa saddu 'an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillah liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ammar Zul, Salih Al-Syed Muhammad, Ketua Pelajar di Darul Faiz ini. InsyaAllah Salih Muhammad. Yang tu Ketua Pelajar pelajar tahfiz. Tuan nak tengok tak Ketua Pelajar Wagamas? Ada Ketua Pelajar Wagamas ada? Alhamdulillah, Salih Al-Syed Muhammad. InsyaAllah Salih Al-Syed Muhammad, tuan-tuan, kita nak tengok pada ayat yang ke-165. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rusulan mubashshirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-165. Kemarin kita dah bincang panjang tentang rasul-rasul yang Allah utuskan, Nabi dan Rasul yang Allah utuskan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebagai ulang kajinya, Allah utuskan 124,000 para nabi. Daripada dalam 124,000 para nabi itu ada 313 para rasul. Daripada 313 para rasul itu 25 yang wajib untuk kita ketahui dan kita kenali, dan daripada 25 itu ada 5 rasul ulul azmi. 25 daripada para nabi dan para rasul tu Allah cerita dalam Al-Quran, dan Allah sebut nama mereka dalam Al-Quran. Adapun yang lain-lain, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi SAW dan ada yang tidak. Maka sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tugas depa hari ni nak cerita tugas depa tu apakah tugas para nabi dan para rasul, dan pasal apa Allah utuskan para nabi dan para rasul. Selepas Allah cerita tentang Allahumma salli ala sayyidina para nabi dan para rasul tu, ada yang Allah cerita, ada yang Allah tak cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah sebut apa ni? Dan kami mengutuskan rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan kepada kamu terdahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan kepada kamu. Jadi kepada Nabi SAW sendiri ada yang Allah kisahkan kepada Nabi SAW, dan ada yang Allah tak kisahkan kepada Nabi SAW. Kita ni lagi-lagilah tak tahu apa-apa. Dan sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, dan subhanallah, para nabi dan para rasul yang Allah ceritakan dalam Al-Quran itu, subhanallah, itu wajib kita percaya. Dan Allahumma salli alaihi wasallam, nanti kita pula akan menjadi saksi kepada para nabi SAW, pada nabi, para nabi alaihi wassalatu wassalam, nanti di yaumul qiyamah. Bukan umat dia, kita umat Nabi Muhammad SAW. Nanti di yaumul qiyamah, bila dibawa Nabi Nuh AS, lalu ditanya siapakah yang akan menjadi saksi kamu, dan dipanggil kita sebagai jadi saksi dia. Pasal apa kita jadi saksi? Pasal kita percaya akan dakwah Nabi Nuh AS. Macam mana pula kita percaya dan kita saksi sedangkan kita tak duduk kat situ? Sebab diceritakan dakwah Nabi Nuh dalam Al-Quran, dan dicerita pula oleh Nabi SAW. Kita beriman kepada Al-Quran dan kita beriman kepada Nabi SAW. Maka atas iman tu kita jadi saksi. Tu nak cerita hebat tak hebat lah. Kalau nak jadi saksi, sepatutnya kita kena duduk di tempat tu baru kita boleh jadi saksi, kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita duduk tempat tu jadi saksi. Tapi kita tak duduk tempat tu. Iman kita ada satu benda yang sangat kuat yang boleh jadi hujah atas saksi kita tu, persaksian kita tu. Kuat hujah itu ialah Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kalam yang keluar daripada perkataan Nabi SAW. Maka kita nanti di depan Allah, kita dikata apa? Kami bersaksi bahawa Nabi Nuh telah menjalankan dakwah dia. Macam mana kami bersaksi? Kami mendengar kisah-kisah itu dalam Al-Quran. Dan hebat tu. Maka ada para nabi yang Allah cerita dalam Quran, ada para nabi yang Allah tak cerita dalam Quran, bahkan Allah tak cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada kalangan para nabi itu ada nabi yang boleh bercakap secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini hebat.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang boleh direct interact dengan Allah SWT. Siapakah Nabi yang boleh direct interact dengan Allah ni? Boleh bercakap secara langsung dengan Allah ni? Satu-satunya Nabi Musa alaihi salam. Ni Allah sebut dalam Quran, Allah kata wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan secara langsung, direct. Allah sebut dalam Quran. Jadi ini mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nurul Azian, terima kasih tolong ingatkan sedekah subuh online. Saya Muhammad. Jadi subhanallah, memang saya encourage semua sahabat-sahabat untuk setiap pagi sedekah subuh, sedekah. Allahumma salli alaihi tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak tolong ingatkan. Semalam saya pergi surau. Surau tu. Tapi nun jauh kat sana, rasanya tak sampai. Keluar highway tu langsung jauh, masya-Allah. Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, Sayyid Muhammad dekat Kinta. Tapi bukan, saya duk ingat Ulu Kinta. Rupanya Kinta perdana orang duduk atas sana. Keluar ke mana? Keluar ke mana, Rauf? Sayyid Muhammad. Atas pada keluar ke Simpang Pulai sana tu. Keluar Simpang Pulai lagi, keluar lagi. Masya-Allah. Sayyid Muhammad. Tuan-tuan. Jadi subhanallah Sayyid Muhammad, tuan-tuan. Allahumma Sayyid Muhammad. Dia tengah duk buat kutipan wakaf untuk kapet surau. Masya-Allah. Saya katalah subhanallah, berapa nak pakai tu? 21,000. 1,000. Saya kata ni tuan-tuan yang duk main kat depan ni ya ni. Lagi saya balik lagi mesti selesai 21,000 ni. Betul tak? Seorang 1,000. Yang main tu semua veteran-veteran lah. Seorang orang muda seorang ni. Rauf pun termasuk veteran juga. Orang muda seorang je saya tengok sana. Yang lain semua veteran ni. Kalau veteran ni paling tidak ada anak 3-4 orang. Telefon anak seorang 200. Settle set. Satu keluarga 1,000 je. Setiap rumah tu satu keluarga 1,000. Cari-cari dapatkan 1,000 bagi satu keluarga. Ada 20. Yang mai tu semalam saya ingat ada kot dalam. Berapa orang mai semalam, Rauf? Dalam. Tak ada mana ada. Ingat 50 orang kot dah kot. Saya sebut. Di subhanallah, kalau seorang 500 pun dah dapat dah. Betul kan? Jadi berebut ya Allah, sebab duk fikir nanti semua orang semayang kat sini pada main tarawih ni. Lagi banyak ganjaran pahala ya Allah. Berebut tang sedekah yang mengenai berebut. Dan pastikan kita ada sedekah subuh. Pasal apa sedekah subuh? Pasal pagi-pagi malaikat mai. Malaikat ada 2 malaikat mai. Satu malaikat kata, ya Allah, kau gantikanlah yang lebih baik kepada dia ni. Yang keduanya, malaikat seorang lagi kata apa? Ya Allah, engkau musnahkanlah, engkau hancurkanlah harta orang yang kedekut ni. Tengok pagi ni tabung tu macam tak ada bertambah sikit kot. Tapi tak nampak merah, tak nampak apa, duk nampak biru. Yang merah masuk tabung lain kot. Alhamdulillah. Saya sebab sedekah subuh. Kalau rasa tak ada nak sedekah subuh lagi, sedekah duit, sedekah ilmu dulu bagi-bagi ni. Sedekah ilmu bagi-bagi ni. Macam mana sedekah ilmu tu? Tu share live ni. Kalau sampai nak tekan share pun rasa berat jari ni, kita ada something wrong lah rasanya. Kita ada benda tak kena dengan kita ni kot lah. Kalau nak cerita sedekah duit pun kita berat, nak sedekah satu petik jari pun kita berat untuk sedekah ilmu ni, ada benda tak kena dengan kita ni. Ada benda yang tak baik ni. Saya ada simak ni, ada benda apa masalah dalam hati kita ni sampai kita tak boleh langsung nak berkongsi dengan orang ni. Benda yang tak melibatkan modal pun kita nak kongsi ilmu pun kita rasa tak boleh. Ni ada benda yang tak kena dengan kita ni, kena check tengok ni apa yang tak kena ni. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang Allah sebut dalam Quran ni, wa kallamallahu Musa taklima. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Allah telah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam secara langsung. Ini adalah penghargaan kepada Musa dengan sifat mulia. Kerana itu Musa disebut dengan Al-Kalim. Itu gelaran Nabi Musa AS, Al-Kalim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ibnu Mardawih, muka surat 728, perenggan kedua. Segala sepasan saya skip tu apa? Saya skip itu pada bahagian-bahagian yang saya rasa kita tak baca, kita baca dia khilaf dalam qiraat yang dipetik oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah taala. Tak apalah, kita tak ni pun tak apa. Ibnu Mardawih meriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam, dia dapat melihat semut yang sangat kecil di sofa pada malam yang gelap gelita. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini gharib, sanadnya tidak sahih, padahal jika mauquf tapi sahih itu lebih baik. Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Ibnu Mardawih meriwayatkan daripada hadis Humaid bin Qais Al-Raj daripada Abdullah bin Harith daripada Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah bersabda, Musa, yang Nabi Musa alaihissalam, pada ketika sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pada hari Rabbnya berbicara langsung kepadanya, dia memakai jubah wool, kain wool. Wool ni apa? Bulu lah, kain bulu lah. Pakaian bulu tu dan celana seluarnya pun wool, serta sepasang selipar daripada kulit keldai tanpa disembelih. Itu pakaian dia waktu dia pergi berbicara dengan Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mardawih meriwayatkan dengan sanadnya daripada Juwaibir daripada Ad-Dahaq dari Ibnu Abbas, dia berkata sesungguhnya Allah berbicara kepada Musa dengan 140,000 kalimat dalam waktu 3 hari, seluruhnya berupa wasiat. Dan ketika Nabi Musa mendengar perkataan anak Adam, dia marah kepada mereka kerana pendengarannya mendengar kalam Rabbnya Azza wa Jalla. Hadis ini sanadnya juga dhaif. Wallahu alam. Ni ada beberapa perbincangan tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah. Macam mana pun keadaannya, kita boleh sebut wallahu a'lam. Tentang macam manakah suara Allah ketika berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam? Kita kata wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ada satu perbincangan sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, Allahumma salli alaihi, perbincangan ini tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, juga sanadnya dhaif. Sallallahu alaihi wasallam. Tengok yang bawah tu. Daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa pada hari Thur, dia menyampaikan kalam yang berbeza daripada apa yang dia sampaikan pada hari dia memanggilnya. Hingga Musa berkata kepadanya, yakni Allah, wahai Rabbku, apakah ini kalamku yang sebelumnya pernah engkau sampaikan? Allah menjawab, tidak wahai Musa, aku berbicara kepadamu dengan kekuatan 10,000 lisan, dan aku mempunyai kekuatan seluruh lisan, dan aku lebih kuat daripada itu. Maksudnya dalam riwayat ni cerita, waktu Allah bercakap dengan Nabi Musa itu, Allah telah mengurangkan jumlah kekuatan lisan, lebih kurang macam itulah. Nilai dia 10,000 lisan. Nak banding dengan Allah mempunyai kekuatan, Allahumma salli alaihi wasallam, seluruh lisan. Seluruh tu banyak-banyak tak tahulah. Maksudnya dah reduce dah. Dan subhanallah sallallahu alaihi wasallam, Allah kata aku lebih banyak, lebih baik daripada itu, lebih kuat daripada itu. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Musa pulang kepada Bani Israel, lalu mereka pula bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, ceritakan kepada kami, contohkan kalam Allah yang Maha Pengasih itu kepada kami. Jadi mereka nak tahu, cuba bagi contoh, tengok macam mana kalam Allah tu. Tuan-tuan boleh kata tak Allah bercakap macam kita bercakap, wahai Musa? Boleh? Tak boleh. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan menyerupai makhluk dalam apa saja keadaan. Kata Ustaz Syamad, kalam dia macam kalam kita. Wah, ada seorang kecil, ada seorang besar. Ustaz Syamad, ada suara macam-macam bentuk suara lah. Orang ni bercakap suara macam ni, orang cakap suara macam ni. Ustaz Syamad,
Kita bayang macam bunyi apa? Macam bunyi apa? Macam bunyi Ustaz Syamad, bunyi apa? Macam bunyi apa? Bunyi bergesel batu ke, bunyi ketuk batu ke, bunyi peteri, bunyi apa? Dia nak cuba nak gambarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi Musa alaihissalam jawab? Aku tak boleh bagi tahu. Aku tak tahu nak bagi tahu, bukan tak boleh bagi tahu. Tak ada contoh yang nak bagi gambaran contoh, tak ada. Sallallahu alaihi wasallam macam benda yang kita nak tengok nanti dalam syurga Allah SWT. Benda yang kita nak tengok nanti dalam syurga. Kita dengar tentang buah delima dalam syurga. Kita dengar buah zaitun dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Pokok-pokok pisang dalam syurga. Ada pokok pisang. Sallallahu alaihi wasallam Allah cerita dalam surah Waqiah, pokok-pokok pisang dalam syurga. Kita tengok kita cerita tentang gelas-gelas dalam syurga, minuman-minuman dalam syurga, banyak benda. Tapi ada tak buah-buah tu macam buah yang kita duk tengok lah ni? Tak. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, Nabi SAW kata la wala ainun ra'at, mata tak pernah tengok, wala uzunun sami'at, telinga tak pernah dengar, bahkan terlintas hati pun tak. Benda dalam syurga lagi benda yang kita tak pernah tengok, tak pernah lihat, tak kerti nak gambar. Ada orang pernah mimpi nampak syurga. Dia mimpi melihat bangunan-bangunan dalam syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam ditanya dekat dia syurga macam mana, dia tak kerti nak cerita. Yang bukan hang nampak bangunan syurga, nampak. Cuma cerita bangunan syurga tu macam mana, tak kerti nak cerita. Pasal apa? Pasal dia ada benda tak kerti nak gambar, dia tak boleh nak buat gambaran. Tak boleh nak buat gambaran pasal benda tu tak ada kat dunia. Macam tu. Bila tanya pada Musa alaihissalam, macam manakah kalam Allah tu, perkataan Allah tu lagu mana, cuba cerita kat kami. Dia kata aku tak boleh nak cerita. Aku tak tahu nak cerita, tak kerti nak buat gambaran, tak kerti nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ni. Apa ni, suara tak sama Rauf dengan ni. Suara tak sama dengan gambar macam. Macam tu Sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli tu macam tu keadaan dia. Jadi depa kata gambarkan yang serupa dengan kami itu lagu mana. Cuba bagi gambaran yang nampak macam serupa. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Musa pun kata, kamu pernah dengar tak bunyi guruh, bunyi halilintar? Dia kata suaranya mungkin hampir sama dengan tu, tapi tak macam tu. Suara macam dengan tu, tapi tak macam tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, hadis ini pun sanadnya dhaif. Tu. Baik tuan-tuan, walau bagaimanapun tak usah duduk pikak lah lagu mana keadaan dia. Malam ni tengok tak lena pula. Esok pergi check dengan doktor check tengok naik darah tinggi. Pasal apa darah tinggi sangat ni? Taklah semalam ni duduk pikak macam mana suara Allah tu cakap Nabi Musa tu. Ada orang ni memang betul. Di sini mikyak. Dia mikyak. Tak usah duduk pikak lagu mana. Sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, usahalah nak bagi jadi ahli syurga Allah. Bila kita nanti jadi ahli syurga Allah, ada berapa keadaan kita akan dengar suara Allah. Mula-mula sekali kita dengar suara Allah ni, waktu kita berimpun, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua dah duduk di satu padang, duduk di atas permaidani yang indah, suara Allah nanti dengar. Allah kata, wahai hamba-Ku sekalian, sallallahu alaihi wasallam, kamu nak apa lagi hari ni? Oh, kita tak ada dah. Kita kata tak ada apa, ya Allah. Engkau telah memutihkan wajah kami, Engkau telah memasukkan kami ke dalam syurga, menjauhkan Engkau, ya Allah. Tak ada nak redha-Mu, ya Allah ni. Dah, kamu dah boleh dah redha kami. Dah boleh dah redha aku. Hari ni aku nak bagi nikmat yang macam mana yang aku janjikan dulu ni. Hari ni aku nak bagi satu nikmat yang lagi hebat, yang lagi besar. Apa dia? Kita pun duduk tunggu je. Tahu-tahu tu buka langit ni, keluar wangi-wangian apa sebagainya. Tu buka langit. Subhanallah. Tu kali pertama tengok wajah Allah. Oh, cerita dia tuan-tuan, waktu di syurga nanti bukan setakat dengar suara Allah. Kita tengok wajah Allah, dan tengok wajah Allah tu merupakan kenikmatan yang paling besar. Yang paling besar. Kita lupa segala nikmat-nikmat yang ada yang lain, semua lupa habis. Nikmat tu seronok sangat dah. Dapat nikmat macam-macam dalam syurga, nak apa? Bukan cerita nak, bukan minta, lintahlah hati dapat dah. Cerita syurga ni. Lintahlah hati je dapat dah. Lintahlah hati je dapat dah. Sama-sama tuan. Dan nikmat yang kita dapat tu takkan berkurang. Dia seronok, lepas tu dia seronok lagi, lepas tu dia seronok lagi, lepas tu dia seronok lagi. Sama-sama tuan. Jadi subhanallah,
Solat Rasul Muhammad. Dalam keadaan kenikmatan macam tu, orang paling lekeh dapat ni merangkak keluar hangit. Keluar ni orang paling lekeh dapat nikmat dalam syurga ni, orang yang paling last kali masuk syurga ni. Duduk dalam neraka lama sangat. Keluar dalam syurga ni hangit, hitam, rentung. Allah nak masuk syurga lagu mana ni? Lagu ni. Celup dalam sungai Al-Hayah, jadi elok balik. Cuma ada cop satu, Jahannamin, bekas ahli neraka Jahannam. Ada cop, orang kenal dia. Tak apalah, ada cop sikit pun tak apalah. Salat Muhammad. Lepas tu pergi tengok ada satu pokok, Allah dah tak tahan dah, lama sangat dah. Duduk dalam ni, boleh tak nak pergi berteduh saat kat pokok tu? Allah kata, pergilah. Tapi lagi mesti nak minta lebih. Dah nak yang tu ya, takat tu je. Takat pokok tu cukup dah. Dah lagi mesti nak minta lebih lagi. Dah pilah, pergi duduk kat bawah pokok tu. Duduk bawah pokok tu, nampak pintu syurga. Ya Allah, nak pergi kat pintu syurga, nak pergi tepi pintu tu aja. Dia kata, ada kata dah. Mesti nak minta lebih. Betul. Tak apa, nak pergi tang tu je, tak apa, lagi mesti nak minta lebih. Pergi kat tepi, pergi kat tepi syurga, tepi syurga tu, nampak pula dalam syurga. Ya Allah, nak masuk syurga. Duk kata dah, kata mesti nak minta lebih. Betul. Tapi adakah tempat saya dalam syurga? Bukan syurga dah penuh dah kan? Ya tak? Bukan syurga dah penuh dah kan? Tak ada tempat dah kot kat tempat saya ni. Kamu ingat tak raja yang paling kaya sekali dalam dunia? Ada tak raja yang paling kaya dalam dunia? Ada, ya Allah, kaya lah dia, Masya Allah, kaya sangat. Semua benda dia nak semua ada. Sallallahu alaihi Muhammad dah. Duduk sembang tu ni. Ada seorang tu, dia ada 12 biji kereta. 13 biji kereta. 13 biji kereta. Bukan macam kita ni main pergi Proton Saga, lagi apa tu, Kenari, XC90 ya. Viva kan, Bentley, Ferrari, Lamborghini. Ni betul-betul ni kisah benar kan. Salat Jumaat apa lagi? Salat Jumaat. Ya Allah, sedih dengan cerita lah. Sedih tak ada apa. Salat Jumaat tu 12. Kaya Yakmat ni kira tak termasuk senarai orang 10 terkaya di Malaysia ni. Tuan-tuan, orang 10 terkaya di Malaysia ni pun kaya sangat dah. Ada orang yang terkaya di dunia, harta dia lagu mana tak tahu lah tuan-tuan. Sebab ada seorang orang Melayu Islam kita, baik orang dia, saya cuma tuan, dia asal kerja kutip sampah. Lah ni teringat nak pergi makan nasi dagang naik helikopter. Pagi ni nak pergi breakfast kat mana nak? Nak pergi makan nasi dagang kat mana sedap tak? Duduk Terengganu. Orang kata kat sini dah. Pergi naik helikopter. Gudu naik helikopter tu. Insya-Allah saya makan. Kan Azri duduk belah motor tu. Bagi. Orang naik helikopter dah Azri weh. Tak salat Jumaat, masya-Allah saya kata. Saya pun duduk penderah tu. Nak pergi tu pula tu. Kalau ada helikopter, cok main ketik duduk seorang sikit beli helikopter biji kata. Mana tahu kan kutip duit seorang sikit pekat wakaf ustaz beli helikopter biji kesian ingat tengok penderah ni. Kan saya jadi sebenarnya senang lega. Masya-Allah. Bayang tak orang paling kaya dalam dunia. Ya Allah, saya cuma kaya dalam dunia. Dia kata, bayang ya Allah hebatnya kayanya 10 kali ganda. Nikmat yang dia dapat tu, nikmat orang yang paling kaya mungkin yang orang yang ada memiliki dunia dan segala isinya ni semua Allah nikmat tuan-tuan, digandakan dengan 10 kali ganda itu nikmat orang paling miskin dalam syurga. Nikmat orang paling. Kita kalau dapat tera orang yang duk ada lah ni pun cukup dah. Cukup tera ni pun cukup dah kata Cikgu Matun. Tera syuk tu dia orang panggil orang kanak. Tapi kalau ada dapat macam tu, Allah tu pun dah cukup dah. Yang ni kali pula 10 kali ganda. Allahumma salli 10. Itu kenikmatan dalam syurga. Kenikmatan dalam syurga Allah SWT. Tanda Ustaz Syamad. Kita duduk, ya Allah, seronoknya, masya-Allah, seronoknya dapat nikmat segala-segala nikmat. Dekat dunia kaya terang mana pun nak beli apa kena banyak duit. Kan? Ustaz Syamad. Dekat dunia ni kaya lagu mana pun nak beli apa kena banyak duit. Dekat syurga kaya niat dapat. Bukan habaq tak cakap di mulut pun.
Niatlah hati ya dapat. Allah Rabbi tuan-tuan sekalian Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nur Haniza Mazuki kita ada keluar kita Rauh tak boleh bawa cari orang lain lah. Rauh duduk rumah lah waktu tu. Salli ala Muhammad. Cari pilot dah pula. Baik tuan-tuan, salli ala Muhammad. Maka subhanallah tuan-tuan, dalam kenikmatan dan keseronokan itu, bila dia dapat melihat wajah Allah saja tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lupa segala nikmat tu. Tak ingat dah. Sebab nikmat melihat wajah Allah ni merupakan nikmat sebesar-besar nikmat dalam syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam kitab Bahrul Mazi, dalam bab syurga, cerita apa tuan-tuan? Bukan setakat bercakap, bukan setakat kita tengok wajah Allah. Allah mai turun sembang dengan kita. Ini cerita ni. Dengar Allah sembang dengan kita. Turun mai bercakap, sembang balik, flashback balik. Dalam riwayat cerita Nabi SAW cerita dekat Nabi SAW cerita dekat para sahabat. Dia kata Allah bila mai sembang dengan kita, dia tanya kita. Dia kata, ingat tak dulu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duk cadang nak buat tu, cadang nak buat ni, tapi tak buat-buat kan? Gitu. Allah, dia kalau kita jumpa kawan-kawan lama-lama, dia flashback lah cerita dia. Dia nak jumpa geng-geng sekolah lama-lama dulu, cuba buka pintu tu, kok dia nak keluar tak boleh. Murah tu. Sarang dia duduk tu. Dia nak keluar tu, dia duduk cari pintu apa. Burung pun memang mengaji kan kat sini ni, nak cerita dia. Kan keluar dah, alhamdulillah, pandai pun keluar. Dia keluar dah. Dah keluar cari makan lah tu anak-anak dia kot tu kot. Jadi Allahumma salli tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dapat nikmat melihat wajah Allah, bukan sekat tu. Main sembang dengan kita. Duduk. Kalau jumpa kawan-kawan lama, flashback lah. Cerita ingat zaman sekolah dulu, ingat kita buat apa dulu. Seronok lah cerita flashback zaman dulu ni. Sembang dengan Allah pun macam tu. Allah kata, ingat tak dulu duk teringat nak buat tu, teringat nak buat ni, duk cadang nak buat tu, cadang buat ni, ingat tak? Oh, kita pun ingat, ya Allah, ya Allah. Tapi tak buat kan? Allah dia kau kepala. Dia kau kepala tak kata. Ingat nak buat tu, ingat nak buat tu, ya Allah, tentang salli ala Muhammad. Jadi semualah saya Muhammad. Kita ada dua benda kita nak buat kat madrasah ni lagi. Dua benda lagi ni. Yang pertamanya, nak beli tanah kat belakang tu. Beli tanah kat belakang ni, dia letak 200,000. Tu pasal apa nak beli, Ustaz? Pasal apa nak beli tu ada kabel ni. Nak beli tu dua sebab. Yang pertamanya, sebab bila kita beli tanah tu, kita ada jalan keluar lagi satu. So, sini ada satu jalan, kot tu satu jalan. Kan? So memang kalau dia bangunan ni elok, dia ada dua jalan, dua laluan. Apa-apa jadi kan dia kalau masuk ke tu. Bayangkan kalau tiba-tiba ada apa, depa korek kat depan ni, ke depa buat apa ke apa sebagainya kan. Ada dekat jalan buat sana, tu cerita dah. Satu nombor duanya, tanah ni kita boleh manfaatkan sebagai tempat riadah budak-budak. Walau tak boleh buat bangunan besar, kita buat padang bola, kita buat apa. Ni duduk main bola depan ni tengok pecah apa ni tu, terkehel apa ni, side mirror kereta kawan tu, calak kereta kawan ni apa nak lebih-lebih pun tak ada, kita tak ada tempat. Kita nak buat padang bola sikit kat belakang tu bagi depa main bola, buat aktiviti apa sebagainya. Kemudian ada bahagian belakang ni boleh buat bangunan. Boleh ada satu bahagian ni memang boleh buat, ada cukup space untuk buat bangunan. Sebab ada kita dah tak cukup kapasiti untuk ni asrama tu. Yang kita duduk had orang tak ambil belajar ni, asrama kita dah tak ada ruang sebenarnya. Bukan tak berajak nak ambil belajar baru, tahun ni kita tak ambil belajar baru sebab dah tak cukup lah. Pajak kita ni sepatutnya pergi Turki, pergi sambung belajar yang dah habis syahadah. Tapi tak boleh nak pergi keluar. Akhirnya kita daripada duduk kekal ni. Bila kekal ni tak boleh nak tampung belajar lah. Nak buat bangunan kat situ. Duk kira-kira dengan arkitek hari tu, buat costing buat semua-semua, lebih kurang 1.2 juta bangunan tu saja. 1.2 juta Cikgu Mazuki seorang je, tapi kita amin, kita nak buka juga pada orang lain lah, ramai-ramai sikit kan, kita nak buat begitu. InsyaAllah, dan doa-doa lah. Nanti mungkin bulan Ramadan nanti kita nak kempen untuk
untuk ni projek ni pula. So 1.2 juta untuk bangunan 3 tingkat asrama pelajar apa semua sebagainya tu. Saya sebab bangunan 3 tingkat tu sekali dengan pembelian tanah tu, so jadi 1.4 juta. 1.5 juta lah, kira 4 1.5 juta. Itu mungkin target kita bulan Ramadan ni, insya-Allah. Saya semak. Jadi tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, nak cerita apa je dah? Cerita syurga. Saya semak tuan. Dekat dunia tu lagu tu lah. Nak dapat nikmat kat dalam syurga tu, kena ada mujahadah kat dunia ni. Nah, di antara mujahadah dia macam tu. Saya semak. Cari, simpan. Cari, simpan. Simpan kat mana? Simpan kat apa yang benda boleh kekal lah. Simpan dekat tempat yang boleh kekal. Saya semua mat. Tuan-tuan, boleh tak beli kereta? Boleh tak? Boleh? Sebab kata tak boleh? Manfaatkan kereta tu untuk agama. Kata, dunia mazratul akhirah. Dunia ni jadi bagi jambatan akhirat. Mana duduk sembang masuk, banyaknya kenderaan kereta tu, kenderaan dia banyaknya. Tak salah nak punya banyak kenderaan. Tuan-tuan tahu tak, waktu perang Tabuk kan, waktu perang Tabuk, Sayyidina Osman bin Affan, bila Nabi SAW nak minta sumbangan, nak minta wakaf untuk orang nak pergi bala tentera untuk pergi berperang ni, sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tahu dia bagi apa? Dia bagi 1,000 dinar. 1,000 dinar cuma nilai dengan harga lah ni. 1 dinar RM800 kan. 1,000 dinar dah RM800,000. Lepas tu lagi dia kata, oh terima kasihlah, masya-Allah, doa-doa yang baik dekat Sayyidina Osman. Dia kata, kami siapa lagi yang nak bagi, siapa lagi? Rasulullah nak lagi. Nak ambil 10 ekor unta. Unta ni 10 ekor kuda. Kuda ni nilai dia macam kenderaan kita lah ni lah. Macam kereta lah. Macam bagi 10 biji kereta. Bukan setakat bagi kereta, bagi sekali dengan baju besi, sekali dengan apa semua kira, sekali dengan pelana apa semua. Maksudnya komplit set. Kalau bagi kereta tu bukan setakat bagi kereta. Bagi kereta dengan kad minyak sekali, dengan kad tasyenggo sekali, dengan smart tag untuk semua sekali, dengan surat untuk lalu polis sekali. Kira settle macam tu. Kan saya sebab bagi saya sebab 10 biji, 10 ekor. Kalau sekor harga tuan-tuan, kalau kuda yang jenis untuk yang pergi perang itu bukan kuda leke-leke, bukan kuda padi ni. Kuda perang, kuda yang kaki panjang, kuda yang boleh lawan racing tu. Mau tak mau 15,000, 18,000. Kan? Saya boleh cecah sampai 20,000 boleh jadi. Kalau kita ambil 10,000 pun tak apa dah lah. 10,000 kalau 10 ekor dah 100,000. Lepas tu Rasulullah kata, perlu lagi. Buat main lagi 10 ekor lagi. Lepas tu Rasulullah kata, alhamdulillah, terima kasihlah, insya-Allah, mudah Allah memberkati apa semua. Tuan-tuan, siapa yang nak bagi lagi? Nak lagi Rasulullah. Dia bagi lagi 10 sampai 950 ekor. Maksudnya dekat dia saja, kalaulah convert tu sebagai kenderaan kereta, maksud dekat dia ada 950 biji kereta yang komplit dan diwakafkan. Bukan setakat tu, tak cukup, habis dah kuda dah, habis dah 950 ekor tu habis. Nak lagi ambil 50 ekor unta lagi buat mai. Unta-unta yang boleh keluar untuk berjihad ni. Saya semak tuan, bagi untuk apa? Kejar Allah SWT. Saya semak. Kita ada 4-5 biji kereta duk ada simpan. 6-7 biji kereta setengah-setengah tu. Saya semak. Cuba, tak salah ada kenderaan, tak salah. Tapi manfaatkan untuk agama. Okey? Manfaat. Kereta yang kita ada tu kita guna untuk apa? Pergi masjid. Okey? Pergi kuliah. Dakwah. Manfaat bagi dia. Kalau kereta tu ada, dia boleh jawab, ya Allah, dah guna dah untuk jalan agama. Dah guna dia. Rumah tuan-tuan, gunakan untuk manfaat agama. Duit yang ada, manfaatkan untuk agama. Bagi benda tu jadi manfaat kat kita ke akhirat. Jangan duduk simpan saja. Tak salah tuan. Tuan-tuan nak ada rumah sewa 6-7 biji, boleh? Boleh tak ada nak rumah sewa 7 biji? Boleh buat. Dapat duit tu bagi manfaat pada agama. Tak salah. Kau tu nak ada ladang-ladang yang besar-besar, boleh? Ladang kelapa sawit ni, sawit tengah naik lah ni. Sawit tengah kemuncak lah ni. Harga paling tinggi kemarin naik. Dalam sejarah. Kita ucap tahniah dan syabas kepada Menteri Komoditi kita ni yang buat kerja sungguh-sungguh ni. Sejemaah, alhamdulillah rabbil alamin. Syukur pada Allah. Dia tukar ni sawit nikmat Tuhan ke apa? Sawit kurniaan Tuhan. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan berkat, mungkin perkataan tu ke sebagainya Allah bagi macam tu. Tuan-tuan punya ada ladang sawit yang luas, boleh.
Tak salah untuk punya harta macam tu, tapi manfaatkan dia untuk agama. Hasil dia manfaat balik agama, hasil dia manfaat balik agama. Biar semua yang kita ada tu ada jawapan depan Allah yang kita manfaatkan dia untuk agama. Jangan duk cemburu dengan orang. Ya, cemburu orang tengok tu, oh pakai kereta, oh pakai tu, oh tu rumah besar. Cemburu. Mungkin yang dia ada tu dia manfaatkan untuk agama dia. Dia ada semangat keperluan macam orang pakai helikopter ni. Sungguh pakai helikopter. Kita buat kutipan untuk helikopter lah ni. Aduh je. Saya madan. Jadi subhanallah saya hatta helikopter dia tuan-tuan, Allah Rabbi, sedekah sangat kuat. Minta dapat kipas kita cukup lah. Kipas helikopter tu kau tak bagi sebiji pun bagi kipas dah. Allahumma salli ala tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan tu cerita dia. Allahumma salli ala tuan-tuan. Dan nanti di akhirat nanti subhanallah bukan sekadar melihat wajah Allah, berkomunikasi, bersembang-sembang dengan Allah SWT. Baik, firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirin wa mundhirin. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yakni mereka memberi kabar gembira kepada siapa yang taat kepada Allah dan mengikuti redha-Nya, bahawa mereka akan mendapat kebaikan-kebaikan, memperingatkan siapa yang melisi perintahnya, mendustakan rasulnya, bahawa mereka akan mempunyai azab dan hukuman. Jadi tugas para rasul ni buat dua benda. Mubashirina wa munzirin. Tugas mereka ialah sallallahu alaihi Muhammad, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Kita ni kaedah dia dalam melarang mesti ada solution. Dalam melarang mesti ada penyelesaian. Tuan-tuan tak mau bagi anak-anak tuan-tuan pegang handphone. Apa penyelesaian dia? Tak boleh. Jangan, tak boleh, jangan. Yang ni tak boleh, jangan, tak boleh, budak tu akan jadi negatif. Dia akan sentiasa fikir dulu. Tuan-tuan biasa ada jumpa dengan orang, kalau tuan-tuan minta apa-apa dia mesti tak boleh dulu. Dia panggil orang negatif. Saya ingat kita kena, saya cadangkan kita buat macam ni apa semua, saya demi rakyat kita buat begini. Ada orang yang dia kata apa? Tak ada. Dia negatif dulu. Sekali bila orang kata-kata kat dia apa tak? Okey, boleh. Dia start dengan dia panggil orang negatif. Ada orang jenis positif. Boleh. Oh macam ni boleh. Nampak boleh. Tak boleh pun kita boleh jadi boleh. Dia positif macam tu. Dia turunlah, dia rebah lah, dia redah lagi, dia sangkut lagi, dia pingat cara lain pula. Ada orang macam tu. Antara orang yang jadi orang negatif ni ialah memang daripada kecil dia negatifkan. Negatif dia macam mana? Didikan dia ialah sentiasa dengan tak boleh dan salah. Ini tak boleh, ini salah, ini tak boleh, salah. Cuba gantikan yang tak boleh tu dengan apa yang boleh. Apa yang boleh? Ustaz Muhammad. Kalau ini tak boleh, apa yang boleh? Handphone tak boleh. Apa yang boleh menggantikan handphone tu? Bagi kat dia yang tu. Sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Maka tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, dalam keadaan Allah tak bagi, dalam keadaan Allah larang satu benda, di sana mesti ada penyelesaian dia. Apa yang Allah bagi? Sebenarnya yang tak boleh tu terlalu sikit nak ganti dengan yang boleh. Yang Allah larang tu sikit sangat. Yang Allah tak bagi kita minum arak dan benda mabuk. Ayat yang lain berlambat lain boleh minum kan? Kita kata apa? Kalau masuk Islam semua tak boleh. Siapa kata semua tak boleh? Yang tak boleh tu sikit sangat. Yang boleh tu banyak sangat. Arak tak boleh minum. Mabuk haram. Hukum dia najis arak tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang boleh minum macam-macam, cendol, tepi longkang. Macam mana tepi longkang? Tak tuan-tuan kat Pak Buntang. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak cakotiau tepi jam. Semua tepi-tepi lah. Cakotiau tepi jam besar tu. Maksudnya Ramadan, ayat jagung, ayat sirap, ayat nira, ayat macam-macam jenis ayat lagi tu ada. Sallallahu alaihi Ramadan. Yang boleh kita minum. Yang tak boleh minum seperti yang tu je. Yang tak boleh makan apa? Daging babi, anjing, dan yang seumpama dengan dia, ada anak keturunan dia. Yang lain macam-macam boleh makanan tak? Ustaz Ismail kalau nak senarai tu, Ustaz Ismail tak. Masya-Allah. Banyak benda yang kita boleh makan. Yang kita tak boleh makan tu sikit. Larangan tu terlalu sikit nak dibandingkan dengan apa ni benda yang kita boleh. Jadi semua tuan-tuan Ismail, tugas para nabi ialah menyampaikan berita gembira dan juga menyampaikan Allahumma salli Ismail, dia panggil ancaman seandainya seorang itu melakukan kemungkaran. Firman Allah Ta'ala
li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rasul. Wa kana Allahu 'azizan hakima. Ni sebab kedua kenapa Allah utuskan para nabi dan para rasul. Sebab supaya tidak ada alasan lagi bagi manusia membantah Allah setelah diutuskan para rasul itu. Boleh kata tak tahu. Saya tak tahulah, saya minta maaf lah, tak tahulah. Tak tahu, tak ada orang beritahu. Ada orang beritahu, kamu yang tak mau dengar. Tidak ni, salat saya Muhammad. Tiap-tiap hari kuliah berlambat-lambat. Tuan-tuan, salat saya Muhammad. Kuliah online ni tuan-tuan, pagi-pagi saja berpuluh kuliah. Dan ni kalau pergi masjid ada kuliah kat masjid. Tak pergi masjid, kuliah online. Pukul 6.30 ada dah, 6.45 ada, pukul 7 ada. Berebut nak tengok salat saya Muhammad. Kepada orang yang nak tengok. Waktu yang macam ni boleh tak bagi alasan saya tak tahu lagi? Ramai ada orang tak tutup aurat? Ramai tuan-tuan. Ramai tak pakai tudung. Ada. Berlambat tuan-tuan. Saya cuma ni dalam madrasah ni pun ramai yang tak pakai tudung. Ni tengok. Lelaki-lelaki lah. Tapi tak apalah dia tak pakai tudung. Saya cuma ada yang tak tutup aurat dengan sempurna. Boleh tak dia bagi alasan dia tak tahu nanti bila Allah nak azab dia? Bila Allah nak azab dia, boleh tak dia habaq kata tak tahu? Tak. Awak tak ada orang bagi tahu kan? Tak adakah ceramah tiap-tiap hari duk bagi tahu? Tak adakah orang nasihat? Tak ada. Saya Muhammad. Nak jawab, tak boleh jawab tak tahu. Sebab dah tahu. Ada orang kata apa? Tak sampai seru lagi. Tuan-tuan, tak sampai seru lagi. Seru ni tuan mau mertun ni kot. Seru ni Allah seru 1500 tahun. Nabi SAW seru 1500 tahun dulu. Nabi SAW dah seru dah. Salat saya Muhammad. Dia tak sampai. Dia kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hukum dia sebut mukallaf ni. Mukallaf ni orang yang terbeban dengan hukum taklifi itu. Yang wajib, sunat, haram, harus, makruh. Dia orang mukallaf ni, dia ada berapa syarat mukallaf. So kalau tuan-tuan tengok orang tak semayang ke, orang tak tutup aurat ke, orang yang tak pakai tudung tu, dia mungkin termasuk daripada kalangan orang yang tidak mukallaf. Kita sangka baik je lah. Kita tengok orang pergi kerja tu, dia tak pakai tudung tu. Kadang-kadang sedih pula kita tengok Ustaz Syamad, mak ayahnya baik kan, mak ayahnya baik, Ustaz Syamad, orang masjid, tapi anak pakai skirt, anak tu dalam Facebook, dalam Instagram, Ustaz Syamad, fitnah dekat mak ayah. Orang tak kata budak tu, orang kata tu anak siapa, anak siapa, awak anak dia macam tu, fitnah kan. Ustaz Syamad kan. Jadi kadang-kadang bila kita tengok macam-macam ni, kita sebut apa? Salih Asyik Muhammad, kita kata apa? Ustaz Syamad orang kata apa? Kita sangka baik je lah. Sangka baik. Sangka baik macam mana Ustaz nak sangka baik ni? Kita sangka baik yang dia ni belum mukallaf. Tak mukallaf ni apa? Yang pertama, tak mukallaf. Yang pertama dia tak Islam. Tapi dia Islam Ustaz. Ya, okey tak apa. Yang kedua dia belum balik. Tengok balik anak 6 dah Ustaz. Yang ketiga mungkin tak cukup akal. Biar kerja pula kan. Maksud saya ataupun yang keempat, tak sampai seru. Maksud dia apa? Tempat dia duduk tu, Islam tak sampai tempat tu. Pendakwah tak sampai kat tu, ilmu tak sampai kat tu. Duduk pulau mana apa sebagainya. Tapi duduk dengan handphone je Ustaz. Maksudnya tak ada jawapan lah. Maksudnya di depan Allah tak ada jawapan. Dan masalahnya tu bukan setakat dia. Ahlan wa sahlan Oyun Rusli daripada Bengkulu, Sumatera, Indonesia. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Saya cuma masalahnya bukan setakat dia. Orang yang duduk sekitar dia pun akan dipersoalkan. Ini masalah. Mak ayah dia, nasihat tak? Kawan-kawan dia, nasihat tak? Salih Asyik Muhammad. Takut lagi dia bukan setakat berujah tu. Dia berujah dengan kita balik. Ini kata, Allah tanya, tak adakah orang bagi tahu dekat kamu? Tak adakah siapa-siapa beritahu kat kamu? Tak adakah orang yang diutus kepada kamu untuk menyampaikan? Ni kata ni kawan saya ni, dia dengar kuliah Usratuna tiap-tiap hari. Kan Ustaz Muhammad. Tapi subhanallah Ustaz Muhammad, kot sekali dia nak tegur saya, dia nak kata tolong pakai tudung ke apa. Dia kata sekali aku tegur pun sekali hang bukan nak dengar. Hang tahu ke aku nak dengar tak dengar? Dan kita nak jawab apa?
Salih alaihi Muhammad. Nah, Fauzi Hamidun kata bukan tak nasihat-nasihat dah, doa sentiasa ke Allah. Nasihat-nasihat kita lepaslah. Kita nasihat-nasihat dah, kita sebut hidayah milik Allah. Abu Talib pun mati dalam keadaan tak beriman kan, Salih alaihi Muhammad. Sedangkan di sisi dia siapa? Nabi SAW. Nabi SAW pernah cerita, Nabi SAW duduk berdakwah, dia duduk dengar. Salih alaihi Muhammad. Nabi SAW pujuk dia, hidayah milik Allah. Kita nanti dia Allah tanya sampai ke tak? Sampai dah. Alhamdulillah dah beritahu dah. Takat tu je kita pun. Hati tak boleh redha. Ustaz, saya dah sampai dekat dia, pergi ke dia, saya redha je lah. Mana boleh redha? Kan? Sama anak-anak kita. Mari tengok muslimat tuan-tuan. Besar-besar anak-anak kita nak main madrasah pakai elok sikit. Bukan cerita main elok, bukan main madrasah pakai elok sikit. Dia kena pakai elok sikit tak mana saja. Kadang-kadang kita buh kat depan pintu masjid tu zon menutup aurat. Bukan zon menutup aurat kat masjid tu, seluruh dunia selagi dia duduk ada kat muka bumi ni, dia zon menutup aurat untuk dia. Kan, kecuali dalam rumah dia, kecuali duduk dengan anak isteri dia ke suami dia. Yang lain tu semua zon menutup aurat. Tapi paling tidak pasal hormat tempat sama. Nak main madrasah tu kalau ustaz tak ada tak apa lagi, ustaz ada malu mak ni. Bukan cerita ustaz ada, ustaz tak ada pun sama. Cerita dia. Dan nak sebab payahlah Ustaz. Nasihat-nasihat dah. Tak mau dengar juga. Saya redha je lah Ustaz. Tak boleh redha. Tak boleh redha atas maksiat. Tambah-tambah lelaki-lelaki jaga elok. Redha atas maksiat anak-anak yang duduk bawah tanggungjawab dia, dia dayus. Tak masuk syurga. Tak hidup bau syurga, dayus. Maksud tak boleh redha, tak boleh redha. Habis dia buat macam mana Ustaz? Kita serah pada Allah. Doa-doa dah. Tapi sedihlah tuan-tuan. Salih alaihi Muhammad. Sedih pasal apa? Nanti masuk syurga anak kita tak masuk sekali. Doa begitu. Macam itulah nampak macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu. Sebagaimana Allah berfirman, walau anna ahlaknahum bi'adzabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Dan sekiranya kami binasakan mereka dengan satu azab sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, ya Tuhan kami, kenapa tidak engkau utuskan kepada seorang rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat engkau sebelum kami menjadi hina dan rendah daripada berhujah dengan Allah. Surah Taha ayat 134. Demikian juga Allah berfirman, sallallahu alaihi Muhammad, yang bermaksud dan agar mereka tidak mengatakan ketika azab menimpa mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan, ya Tuhan kami, kenapa engkau tidak mengutuskan rasul kepada kami, lalu kami mengikuti ayat-ayat engkau dan jadilah kami termasuk orang-orang mukmin. Surah Qasas ayat 28. Surah 28 ayat 7. Diriwayatkan secara sahih dalam As-Sahihain dari Ibnu Mas'ud, dia berkata Nabi SAW bersabda, la ahada aghyaru minallahi falidzalika harrama fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala ahada ahabbu ilayil minallahi fadzalika madaha nafsahu aw kama qala Rasulullah SAW. Tidak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Kerana itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak dan yang tersembunyi. Tidak ada yang lebih menyukai sanjungan daripada Allah. Kerana itu Allah menyanjung dirinya. Tidak ada yang lebih mencintai alasan daripada Allah. Kerana itu dia mengutus para nabi dengan membawa berita gembira dan menyampaikan peringatan dalam satu lafaz. Kerana itu dia mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan saudara selamat, perbincangan kita pada pagi ini mendapat manfaat sebaiknya untuk kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Insya-Allah kita jumpa lagi esok hari dan kita ucap terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dan kita ucap tahniah dan syabas juga kepada pihak Yayasan Budi Ihsan yang telah berkolaborasi bersama dengan Aeon Pasaraya Aeon untuk melaksanakan pembahagian ibadat korban pada tahun ini. InsyaAllah nanti apabila kita melaksanakan ibadat korban, kita akan ada dua Salih alaihi Muhammad pilihan, sama ada kita melaksanakan ibadat korban di negara-negara miskin
ataupun kita nak agihkan daging-daging tersebut di tanah Malaysia kita ni, cuma harganya berbeza. Mungkin nanti saudara selamat, daging-daging itu akan diagihkan di Pasaraya Aeon, dan orang miskin ni boleh pergi ambil daging-daging tersebut di tempat beku di Pasaraya Aeon tu. Itu yang depa buat pada tahun lepas, dan tahun ni depa collaborate dengan Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah kita terima kasih, kita ucap terima kasih kepada pihak Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang menganjurkan kuliah kita pada pagi ini dengan nilai korban serendah RM390 sahaja. Insya-Allah qul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua, insya-Allah.